Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya telah dapat memberikan kita kehidupan yang baik, telah memberikan kita kehidupan yang mana dapat kita bangun untuk kita mengerjakan solat subuh, membersihkan diri kita daripada sifat malas. Semoga dengan apa yang telah kita lakukan ini telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat akan ganjarannya di dunia dan di akhirat. Semoga segala-gala ini dapat memberikan keampunan untuk kita atas segala dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang baru. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Jadi orang-orang yang hidup ni, makhluk-makhluk yang hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, mereka pasti akan menempuh dengan kematian. Seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk. Tak kira siapa pun, manusia, haiwan, tumbuhan, jin, syaitan, para malaikat, para nabi-nabi dan rasul, semuanya akan merasai mati. Seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang-orang yang mati pasti mereka akan dihidupkan kembali dan akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, iaitu alam pertemuan, untuk dibalas dengan segala apa yang telah dilakukan semasa dia hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azabi muhdarun. Dan sebaliknya, kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya. Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada manusia berkenaan dengan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan mendustakan tentang kebangkitan hari akhirat. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang akan Allah azab mereka dengan siksaan yang berat. Kerana apa? Yang pertama, kerana mereka ni orang-orang kafir. Yang kedua, mereka tak mau beriman kepada kitab Al-Quran. Yang ketiga, mereka mendustakan tentang pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka ini akan diazab di dalam siksaan azab yang dahsyat dan azab yang sangat berat, iaitu berupa bakaran api neraka. Jadi kita ni orang-orang Islam, sebenarnya kita orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang beruntung. Kerana apa? Kerana Allah memberi petunjuk kepada kita. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk kepada kita? Allah menghantarkan para nabi dan rasul. Allah menghantarkan, menurunkan Al-Quran untuk kita
beriman dan beramal dengannya. Itu salah satu petunjuk yang Allah kurniakan kepada umat manusia, terutamanya di kalangan orang-orang Islam. Cuma di antaranya kita sendiri yang kena merajinkan diri kita. Kita sendiri kena percaya rahmat Allah SWT. Kita kena minta petunjuk daripada Allah SWT. Jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir ni dah hidupnya kafir. Buat dosa, tak mau beriman dengan Allah SWT, mendustakan pula ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT, mendustakan lagi para nabi dan rasul. Kalau kita ni orang Islam, kita pun ada sifat dan kelakuan seperti orang kafir, maka pada dasarnya kita ni nama saja Islam, tapi perbuatan hidup kita bukanlah daripada ajaran Islam, tapi kita mengikuti ajaran orang-orang kafir. Orang macam ni yang Allah tak bagi petunjuk pada mereka. Sebab apa Allah tak bagi petunjuk? Sebab mereka tak mau mencari petunjuk tersebut. Cukup pula. Jika mereka mencari petunjuk tersebut, Allah tidak akan mensia-siakan seorang hamba dia yang benar-benar mencari petunjuk dan keredaan untuk dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak beriman dengan Allah Taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita kena memperbanyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Sedang kita tidur pada waktu malam tu, jadi kita bangun sebelum azan subuh. Bila kita bangun tu, kita dapatlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dia itulah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita berzikirlah, bertasbihlah kepada Allah SWT seperti yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Allah suruh kita berzikir kepada, bertasbih kepadanya, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika malam sedang kita nak tidur tu, ataupun kita bangun daripada tidur kita, ataupun kita tak boleh nak tidur malam pada waktu tu, kita bertasbihlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi bila kita bangun tu, sebelum subuh tu, kita pun berzikir lagi, bertasbih lagi. Ataupun selepas subuh, selepas subuh tu, kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran ke, kita buat solat malam ke, kita buat solat tahajud ke. Kalau kita tak boleh nak buat solat tahajud, kita tak boleh nak baca Al-Quran, kita bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab itulah tandanya kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, seorang Islam yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertasbih dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pujilah Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima segala pujian dari sekalian makhluknya. Sekalian makhluk ni bermakna Allah Ta'ala ni banyak makhluk. Faham? Hadis
Ada makhluk yang duduk tinggalnya di bumi, ada makhluk yang tinggal di langit. Ya. Apa yang Allah cipta yang kita tengok ni adalah semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di bumi ni kita tengok manusia makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan makhluk Allah, binatang-binatang makhluk Allah, pasir, batu, sungai, laut, itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Angin, itu semua makhluk Allah. Kalau kita tengok di langit pula, kita nampak ada langit, ada awan, ada bulan, ada matahari, ada bintang. Dan kita tak tahu ada penduduk lagi di atas tu, yang berada di atas langit tu. Itu semua adalah makhluk Allah. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyan wa hina tudhirun. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji dari sekalian makhluknya di langit dan di bumi, dan juga bertasbihlah kepadanya, serta pujilah dia pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Allah sepuji lagi. Satu hari kehidupan kita ni kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Cara puji dia macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lepas bila kita solat Zuhur, solat asar, kita puji dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita puji Allah. Tak baca buku. Kita nak minta daripada Allah Ta'ala. Tak tengok buku. Jadi orang kaya minta jadi orang senang, minta jadi orang sebab itulah tak boleh nak mengeja. Tapi kita tahu tu memuji Allah Subhanahu. Jim wa hajo. Faham? 7. Kita malas. Apa? Kita solat. 16. Belas. 17. Alhamdulillah. Wala 17 tak erti nak mengelak. Sama ada kita nak buat sendiri-sendiri pun boleh, kita nak buat beramai-ramai pun boleh, tak ada masalah. Nangis pun puas. Pasal ini jimat tengok kan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Nabi buat macam tu. Jadi Allah sebut dalam Quran pun macam tu juga. Faham? Kita jangan ikut Wahabi. Wahabi sesat. Ada tak, dia kata lepas sembahyang tak payah berzikir. Tak payah bertasbih lah pada Allah. Tak payah dia kata. Wahabi. Doa kunut pun kata tak payah baca lah. Macam-macam orang Wahabi dia cuba untuk merosakkan akidah orang Islam. Faham? Tuan Wahabi tu dia tak belajar. Faham? Dia buat satu hukum daripada akal fikiran dia sendiri. Dia tak buat satu hukum yang dikeluarkan fatwa tersebut daripada Nas dan juga Al-Quran. Faham? Nas dalil lah, dalil daripada Al-Quran. Yang dikeluarkan adalah daripada pemikirannya, yang dibawa oleh siapa? Ketua dia. Bukan yang dibawa oleh Al-Quran dan para Nabi dan Rasul. Jadi jangan kita jadi macam ni, jangan kita sesat. Sebab kan kita tak ada ilmu, kita tak belajar. Tumpuk ke perhatian. Jadi Allah minta kepada kita supaya kita bertasbih kepada siang dan malam, pagi dan petang. Faham? Kalau kita ni sebagai seorang hamba, kita nakkan rahmat daripada Allah, nakkan Allah pelihara kita, nakkan Allah jaga kita, kita perbanyak-banyakkan kita bertasbih memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala duduk di atas tempat tinggal dia, singgasananya di Arash, di tempat tinggal dia. Jadi dia duduk nanti-nanti kan, mana hamba-hamba aku yang nak memuji aku, mana hamba-hamba aku yang nak berdoa, minta kepada aku sesuatu benda. Aku akan beri apa yang diminta olehnya. Hamba-hamba Allah ni siapa hamba-hamba Allah ni? Iaitu orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang beramal. Amalan dia, soleh dia mestilah dengan mengikuti peraturan-peraturan Islam yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang Buddha pun ada soleh juga, soleh Buddha.
Orang Kristian pun ada orang soleh juga, orang soleh Kristian. Orang Hindu pun ada soleh juga, soleh Hindu. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, agama yang Allah redha adalah Islam. Inna ad-dina indallah humil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha adalah Islam. Itulah agama Allah. Maka ikutilah agama Allah Subhanahu wa taala, berpeganglah kepada talinya supaya tidak akan putus. Untuk nak menambahkan iman, untuk nak menambahkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah ajarkan kepada kita supaya kita bertasbih. Bertasbih, berzikir. Bila kita hari-hari kita buat, semakin hari kita akan rasa semakin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula kita jauh, kita banyak dosa. Tapi bila kita rasa kita ni dah terlalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, bila kita cuba mendekatkan diri kepada Allah, pertama sekali apa yang dia buat? Iaitu menyucikan dirinya daripada hadas. Ada menyucikan diri daripada hadas. Kemudian dirikan solat, taubat. Dan kemudian apa yang dilakukan, iaitu mereka bertasbih kepada Allah Taala. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk apa? Mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah apa dosa pun, Allah Taala tu Maha Pengampun. Allah kata, aku adalah Al-Ghafur, iaitu yang Maha Penerima pengampunan, keampunan. Pasal apa? Pasal yang hidupkan kita, yang matikan kita, yang hidupkan kita, yang beri kita makan, minum, yang beri kita kesihatan, yang beri kita rasa bahagia hidup, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendakkan sesuatu, maka dia akan jadi. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang hidup dan benda yang mati, dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Dan Allah keluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikianlah itulah kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Contohnya, seorang ibu ni dapat melahirkan anak dengan izin Allah. Asalnya dulu dia tak ada pun, tapi Allah hidupkan dia. Allah lahirkan dia kat atas bumi. Kemudian Allah matikan daripada benda yang hidup tadi. Sebagai contoh dia, bila kita mati, Allah akan bangkitkan kita hidup semula untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Bukan alam barzah, tapi alam akhirat. Alam barzah tu alam yang duduk dalam kubur. Bila manusia ni mati, masuk duduk dalam kubur, tu dia panggil alam barzah, alam kubur. Duduk dalam kubur pun Allah hidupkan dia sekejap duduk dalam kubur. Allah kata, kau duduklah, berehatlah. Kalau orang tu orang beriman, orang tu orang soleh, orang yang beramal. Tapi kalau orang ni yang banyak dosa, Allah kata sekarang kau rasalah azab kubur. Ada persoal tentang kehidupan dekat dunia ni, tak habis-habis sampai hari kiamat. Atau bila dikeluarkan pula esok dia alam akhirat, Allah bagi dia balasan pula. Dan Allah nak beri balasan kepadanya. Tapi kalau dia ada buat benda baik, insya-Allah lah, kemungkinan perkara yang baik dia buat tu Allah akan balas juga dengan kebaikan yang dilakukan. Allah Ta'ala ni tak zalim.
Kan Allah Ta'ala dia Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana ada nama Allah Ta'ala zalim? Tak ada. Allah Ta'ala nama dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala tu maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah pula kita kata, oh aku ni banyak dosa. Dosa yang aku buat ni Allah takkan beri ampun kepada aku. Jangan kita macam tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu maha pengampun. Dan Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Di antara tanda-tanda bukti yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menghidupkan kamu semula sesudah mati. Bahawa ia menciptakan kamu dari tanah setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia hidup bertebaran di muka bumi. Iaitu manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Itu Adam. Kita tak dicipta dari tanah. Yang dicipta daripada tanah itu adalah Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Faham? Tapi Siti Hawa Allah ciptakan daripada tulang sulbi Nabi Adam. Nabi Adam yang diciptakan daripada tanah. Nabi Adam saja yang diciptakan daripada tanah. Kita ni manusia macam kita ni tak dicipta daripada tanah, kita dicipta daripada air mani. Yang duduk dalam rahim ibu dia. Nabi Adam tak. Nabi Adam tak duduk dalam rahim. Nabi Adam Allah ciptakan daripada tanah. Allah bentukkan rupa bentuk. Lalu Allah sempurnakan, beri akal, beri organ. Allah sempurnakan pula dengan roh yang Allah tiupkan ke dalam jasad daripada tanah tadi tu, maka hiduplah Adam AS. Kemudian Allah menciptakan pula seorang isteri teman hidup, Nabi Adam AS, untuk menjadi teman. Kalau tidak, Nabi Adam hidup seorang-seorang. Faham? Tak adalah manusia yang membiak-biak di muka bumi ini. Jadi Allah ciptakan pula teman hidup dia, iaitu seorang perempuan yang diberi nama sebagai Hawa. Siti Hawa. Itu isteri kepada Nabi Adam AS. Jadi kita kena faham semua tu. Kita kena tahu. Dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan lelaki, dia lelaki lah. Tapi kita dapat tengok perempuan juga. Siapa perempuan tu? Iaitu ibu kita, adik kita. Kalau Allah ciptakan dalam kalangan keluarga kita ada adik perempuan, kakak perempuan, kita dapat tengok juga. Oh, ada juga Allah ciptakan perempuan dalam keluarga kita. Kalau tak ada, kita tengok ibu kita. Faham? Jadi itu adalah salah satu kekuasaan yang Allah boleh buat, tapi manusia tak boleh nak buat. Yang perlu manusia buat apa dia? Iaitu kena mengaji, kena mempelajari ilmu, supaya kita dapat mengenal Allah, mengenal segala-gala yang perlu kita ambil tahu. Faham? Kalau kita tak kaji, kita jadi bodoh. Dekat dunia kita kena menuntut ilmu dunia. Untuk kita kembali kepada alam akhirat pun kita kena menuntut juga ilmu untuk alam akhirat. Faham? Janganlah kita menuntut ilmu, kita pergi gantung diri kita. Bila kita gantung diri, bila orang tanya kau nak buat apa tu? Nak menuntut ilmu akhirat, nak pergi ke alam akhirat. Menuntut ilmu ni waktu kita hidup je. Waktu kita mati, kita tak boleh nak menuntut ilmu lagi dah. Faham? Waktu kita hidup je kita menuntut ilmu. Besok orang kata mati, dah tak ada ilmu dah kita nak tuntut. Bila kita mati, kita akan disoal jawab. Masa itu soal jawab pula. Biasa macam ustaz-ustaz ni, Tok guru
Bila dia buat ceramah, lepas tu nanti akan ada soal jawab, pertanyaan daripada para hadirin yang datang pada waktu itu. Jadi ustaz ni jawablah soalan-soalan. Macam itulah besok kalau kita berada di akhirat. Itu bukan parjat. Aku tak kena ambil. Macam itulah bila kita berada di alam akhirat, bukan akhirat. Akhirat. Bila kita berada di alam akhirat, bukan alam sihat. Kau aku bantai kau. Jadi kita kena ingat, hidup kita kat dunia ni bukannya kekal lama, tapi hanyalah sementara. Kita pun tak tahu bila kita akan mati. Dan kematian itu pasti akan datang pada diri kita. Jangan kita fikir, alah aku kecil lagi, muda lagi, mati lambat lagi, bila tua mati lah tu. Tak. Allah bila berkehendak kan, pasti akan jadi. Kita tak tahu, kita sendiri pun tak tahu apa yang harus kita tempuh semasa kita hidup ni. Pada kecil sampailah kita nak pergi ke alam tua ni, ke waktu kita tua ni, kita tak tahu apa benda yang kita akan tempuh. Ada setengah orang ni, dia berangan-angan, berazam nak jadi orang yang paling hebat atas muka bumi. Tiba-tiba bila dia pandu motosikal, aksiden kebalangan, patah kaki. Dia kata aku tak tahu pun aku nak aksiden patah kaki. Dia tak tahu. Pasal tu sebab ada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab dia patah kaki, kalau dia mati terus, tak sampailah cita-cita dia nak jadi orang yang hebat atas muka bumi. Itu pasti boleh jadi hebat lagi walaupun patah kaki, kalau dia mati, kan? Kata aku dia muda lagi, tapi kaki aku dah patah. Kalau Allah cabut nyawa pada ketika tu, hilang semua sifat bangga diri aku, riak aku, sombong aku. Besok sifat bangga diri, sifat riak, sifat sombong tu semua akan bawa pergi akhirat. Allah akan tanya perkara itu semua. Setiap manusia yang hidup ni pasti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah hidup sehari ke, seminit ke, sesaat ke, tetap dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Bukan bila kita mati je kita akan bertemu dengan Allah Taala. Tak. Kita bertemu dengan Allah apabila dibangkitkan kita hidup nanti semula. Faham? Di akhirat. Masa itulah kita dapat tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk kubur, kita tak bertemu dengan Allah ini. Kita bertemu dengan dua para malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang menyoal orang mati dalam kubur. Yang tu dulu kita kena tempuh tu dulu. Apa benda? Faham? Sampailah akhirat. Kalau orang ni mati, orang soleh mati dalam husnul khatimah, mati dalam dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mati ketika dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati ketika Allah memberikan ampunan kepada dia, maka malaikat pun datang jumpa dia. Yang pertama sekali malaikat kata apa? Kau kenal dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad? Orang tu jawab kenal. Bila dia kata kenal lah, malaikat tu kata apa? Sekarang kau duduklah dalam kubur ni, kau berehatlah sehingga sampai masa kau dibangkitkan nanti. Orang tu pun duduk senang-senang dalam. Dia duduk macam ni duduk. Faham? Dia tak kata kau tidurlah sampai kau dibangkitkan nanti. Kau duduklah dalam kubur ni, bersenang-senang lah kau duduk dalam kubur ni. Pasal apa dia kata bersenang-senang? Pasal Allah luaskan kubur tadi, Allah tinggikan kubur tadi. Maka duduklah dalam tu, Allah terangkan dengan cahaya iman tadi, amalan yang dia buat letak. Kalau orang ni mati dalam kekufuran, kejahilan, malaikat pun datang. Malaikat tanya,
Kamu kenal dengan Nabi Muhammad? Jawab tak. Kamu kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak kenal. Dia kena tibai, kena pukul. Hari-hari dia dipersoal dan benda tu. Hari-hari dia disiksa dalam kubur. Siksa kubur ni dahsyat. Tahu? Dahsyat siksa kubur. Kubur ni sangat dahsyat. Malaikat akan rotan dia. Bila dia kena rotan, satu rotan tu hancur tubuh badan dia. Tahu? Masuk 7 hasta ke dalam bumi. Lepas malaikat tarik dengan pukul. Naik, dia tanya, Marah. Dia kata dia tak tahu lagi. Malaikat pukul lagi. Daripada tinggi jadi pendek. Dia pukul malaikat masuk lagi dalam bumi. Petala langit, petala bumi ni masuk 7 petala bumi ke dalam. Dia tarik lagi. Tak. Tanya lagi. Begitulah siksaan kubur ni dahsyat. Dia pun kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, bagilah aku kesempatan hidup semula kat dalam kubur ni. Saya aku akan jadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya aku akan jadi orang yang beramal soleh, orang yang baca Al-Quran, orang yang mendirikan solat. Tolonglah bagi peluang. Tapi Allah kata tak bagi dah. Bila kau dah mati, aku tak mau hidup. Kalau kau nak hidup, tunggulah nanti bila aku hidup kau nanti di akhirat. Tapi masa itu bukan untuk kau beramal soleh, tapi pada ketika itu untuk kau dibalas dengan perbuatan yang telah dilakukan. Faham? Sebab tu Allah bagi manusia hidup ataupun bumi ni, kan? Allah bagi kesempatan. Dah. Boleh makan ayam goreng. Boleh makan ayam pipin, ayam goreng. Boleh makan mie goreng, boleh makan nasi goreng. Boleh makan kopok lekor. Boleh minum air, macam-macam air, jenis air boleh minum. Tapi yang halal lah, yang haram tak boleh. Faham? Dapat rasa nikmat hidup atas muka bumi ni nikmat. Siapa cakap hidup tak nikmat? Tapi ada setengah manusia kata apa? Bukan aku minta untuk aku lahir kat atas muka bumi. Allah dah bagi dia hidup, dia tak bersyukur dengan kehidupan yang Allah bagi pada dia. Sebab tu Allah matikan dia dalam Al-Quran, dalam kesombongan diri dia. Bila Allah hidupkan kita, maknanya Allah bagi kita pilihan. Faham? Allah suruh kita pilih jalan hidup. Pasal apa Allah nak bagi yang lebih baik daripada tu? Sebab tu ketika bertempuh dulu halam dunia ni. Pasal Allah janji orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan dekat taku bumi, Allah akan balas dia dengan yang perkara yang lebih baik lagi. Iaitu balasan yang baik, itu syurga. Syurga ni, syurga ni hebat. Faham? Syurga ni tak ada jual beli dalam, semua percuma. Tak. Kalau kita tengok istana raja, kita istana raja ni lengkap komplit dalam istana ni. Tapi itu tak macam dalam syurga ni. Tengok nikmat tu dalam istana ni hebat. Orang kaya ni, tak. Apa dia nak ada, orang kaya. Tapi dia kena cari dia. Tapi hidup dalam syurga, semua tak payah cari, Allah sediakan semua. Dan minum air pun mudah, tak payah nak buat. Ada orang datang hidangkan, tak payah minta, dia tahulah dia bawa. Dan minum air cedok je. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawah. Tempat duduk dia tu sebelah sana tu ada sungai mengalir. Bukan kita duduk dalam air, tahu? Kita duduk atas air, tapi tak basah pun, pakaian kita sedikit pun tak basah. Lagi apa? Allah letak singgah sana yang baik. Allah letak apa yang kita nak atas dunia ni. Kita nakkan kekayaan, nakkan kenikmatan hidup. Jadi Allah akan bagi semua itu bila kita berada dalam syurga. Orang akan hormat pada kita. Allah hantar pula bidadari-bidadari yang cantik-cantik dalam syurga. Atas dunia ni manusia tu kan nak apa pun. Sebenarnya kebanyakan manusia ni nak dua benda dia. Nak perempuan dengan harta. RM1. Tu je dia nak.
Tapi bila dalam syurga Allah akan bagi bidadari, 10 bidadari Allah bagi. Atau Allah hantar pula pelayan daripada lelaki dan juga wanita. Macam gundik-gundik tu. Tahu Allah hantar pula. Macam seorang raja. Faham? Raja yang memerintah. Tapi tak yang merintah, duduk. Tak, semuanya Allah sediakan. Rumah besar, istana besar, rumah banglo. Tak payah belajar. Tak payah belajar, tak payah beramal soleh, tak payah solat lah. Duduk saja. Bayar tak payah bayar. Tak payah. Tak payah nak bayar-bayar, semua percuma. Sampaikan bekas minuman dia pun Allah cipta daripada emas. Emas yang bermutu tinggi, yang bernilai harga. Diri betul siap kan? Mana yang amalan dia banyak, yang lebih, dia dapat lebih daripada itu. Mana yang kurang, dapat kurang. Faham? Jadi bila tengok ni, oh dia emas, dia cantik, harga dia bermutu tinggi. Tapi tak ada barang second, semua barang baru. Semuanya barang yang baik-baik, yang bermutu tinggi dalam. Mana tak ada pun seorang pun dalam syurga tu yang berkecil hati, tak ada. Pasal Allah bagilah semua itu. Dan tak ada atau dia punya barang harga dia mahal, bermutu tinggi, aku punya barang tak bermutu tinggi, murah sikit daripada dia, bermutu tinggi tapi murah sikit. Tak ada orang yang berkecil hati dalam tu. Semua orang yang duduk dalam syurga ni semuanya gembira, bersorak-sorak gembira. Allah kata dalam Quran, mereka bersorak-sorak gembira, happy. Tak payah nak pergi cari dah perempuan, bidadari, tak payah. Allah hantar dah bidadari. Allah hantar dah pelayan-pelayan, lelaki dan perempuan. Nak buat apa buat lah. Tak ada halal, tak ada haram dalam tu. Semuanya halal bagi kita, untuk kita guna benda-benda yang Allah bagi pada kita dalam syurga. Jangan kata tak ada, semua ada. Bawa si Allah tak siap umur pokok lagi, pokok buah lagi, sentiasa berbuah je. Tak benar tak ada buah. Makanlah sampai kau kenyang. Kau takkan kenyang ni kau makan. Tapi kau dapat rasa nikmat yang berpanjangan. Kau nak makan nasi pun Allah cipta nasi yang lebih baik daripada harta dunia ni. Kalau kata beras babati itu beras yang paling baik, Allah cipta beras lagi baik daripada itu. Tahu, makan nikmat, makan dapat rasa nikmat lazat yang berpanjangan. Faham? Kau tak rasa bosan. Duduk dalam syurga ni tak ada rasa bosan. Nak main game, Allah bagi game. Nak main COC, Allah bagi COC. Nak handphone macam mana yang paling mahal dalam dunia ni, Allah bagi lebih mahal daripada tu lagi dalam syurga. Lagi canggih pula, tak payah kau nak tekan-tekan. Kau niat je. Kau tengok kau niat je. Nak menang, Allah bagi menang. Hebat. Tak? Kita tak boleh nak gambar tentang sesuatu benda pasal kenikmatan yang Allah bagi kat dalam syurga ni tak sama macam kita ada dalam dunia. Pasal dalam dunia ni ada tali luput dia. Atas dunia ni ada tali luput dia. Tapi dalam syurga tak ada tali luput dia. Jadi pada masa tu orang yang duduk dalam syurga ni dia dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat tengok wajah Allah. Wajah Allah yang indah cantik. Maknanya Allah ni duduk dekat syurga, atas daripada syurga. Jadi boleh nampak wajah Allah Ta'ala. Allah siapkan kamar-kamar yang indah-indah, cantik-cantik. Macam tu Allah tak mau dah nak cantik-cantik, so malaikat cantik-cantik amal-amal ni tak ada dah. Hidup bebas sekarang. Kalau kat dunia ni haram minum arak. Faham? Duduk dalam syurga nak minum arak, Allah bagi. Sampai kau minum tak rasa mabuk. Dah, hebat. Minum tak rasa mabuk. Tahu? Kalau kau minum atas dunia ni, terus hujung hayang jalan. Tahu? Sampai insiden kemalangan langgar orang mati. Bawa pula malah bencana pula pada hidup. Dalam syurga tak? Dalam syurga minum tu tak rasa mabuk. Sampai macam tu sekali. Hebatnya arak dia. Memang sedap lah. Lebih sedap daripada dunia. Dunia tak sedap, arak dia rasa bodoh, rasa bangang. Tapi dalam syurga dia sedap, nikmat. Madu dalam syurga pun tak sama macam madu kat dunia.
Lain sikit. Faham? Sedap. Hebat. Cuma sedap. Gas. Jadi kalau kita nak sampai ke tempat tu, kita nak dapatkan kenikmatan ni, itu yang Allah kata apa? Allah kata buat baik atas dunia ni. Bila malam, waktu malam, kita zikirlah. Lepas subuh pun kita zikirlah pada dia. Memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur petang, asar zuhur pun kita sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat benda. Ya. Buat baik atas dunia ni senang je, tak susah. Faham? Cari benda yang baik. Cari benda yang baik, kita akan dapat benda yang baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat balasan yang jahat. Mana kita tengok benda yang baik? Baiklah yang kita dapat. Jangan pula bila kita tengok pakai wanita perempuan ni dia pakai seksi, orang kata baik sungguh perempuan. Itu tak baik, tu syaitan. Kita support benda yang buruk itu buat apa? Benda yang baik ni apa benda? Bila kita makan nasi tu, kita rasa dia sedap, nikmat dan dia mengenyangkan kita, lalu mendatangkan kebaikan pada diri kita. Kita tengok, oh ni baik, ni baru barang yang baik. Yang kita kata perempuan itu tu hawa nafsu kita. Faham? Di ayat yang terakhir, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menghidupkan kita semula. Iaitu Allah menghidupkan kita semula. Bahawa Ia menciptakan kamu dari tanah setelah sempurna. Sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan kebijaksanaannya ialah kejalan langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangnya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaannya pada kedua-dua waktu itu. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, Ia memperlihatkan kilat pada kamu untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Dan Ia menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi sesudah matinya. Dengan hujan itu sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Sebab tu bila manusia ni, bila Allah cipta je, Allah dah ciptakan akal untuk dia. Manusia bila hidup je Allah ciptakan akal. Untuk apa Allah ciptakan akal? Untuk dia berfikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik untuk diri dia. Faham? Jadi semuanya mesti menggunakan akal. Nak dapat kebaikan pun kena gunakan akal. Orang nak buat jahat pun gunakan akal. Kan nak buat jahat, nak pergi merompak, mencuri, tahu? Dia gunakan akal macam mana cara strategik dia. Dia nak pergi merompak. Kalau tidak nanti kena berdiri dengan polis dan tembak. Kan? Kena tangkap. Jadi nak elak kena tangkap, ada dah cara-cara yang dibuat oleh orang-orang jahat tadi. Tapi untuk nak dapat kebaikan dia mudah senang je. Buat benda yang baik akan dapatlah benda yang baik. Buat benda yang baik mesti dapat benda yang baik. Faham? Faham tak? Benda yang baik. Banyak benda-benda yang baik ni. Faham? Di antara dia solat. Solat.
bersedekah, mengaji Al-Quran, berzikir, menolong sesama kita, menolong orang Islam, hormat menghormati di antara ibu bapa kita. Faham? Dapatlah kebaikan. Bukan dia susah nak buat baik, senang je buat baik. Kita jumpa, kita tengah jalan, kita nampak dulu di tengah jalan, bukan jangkat, bukan kita dapat kebaikan. Faham? Kita tengah jalan, kita nampak orang tua yang tak mampu lah nak berjalan, kita bantu dia, kita dapat pahala, dapat kebaikan. Tak kira ada orang Yahudi ke, tak, kita tetap dapat pahala. Bila kita tunjukkan akhlak yang baik. Jadi bila orang Yahudi dia tengok akhlak orang Islam ni baik, dia pun kata, aku pernah masuk jadi orang Islam. Pasal aku tengok anak-anak aku orang Yahudi, tapi aku tak nampak pun satu benda yang baik pada diri dia. Tapi bila aku tengok akhlak orang Islam ni, aku nampak kebaikan orang Islam ni. Lebih lain daripada perangai anak-anak orang Yahudi. Akhlak dia mulia. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad Allah ciptakan di kalangan orang Islam, akhlak dia sangat mulia. Allah ciptakan para Nabi dan Rasul daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, akhlak mereka semua akhlak yang mulia. Bukan di kalangan orang Yahudi, bukan di kalangan orang Nasrani, bukan di kalangan orang Jahiliyah, tapi di kalangan orang-orang yang Islam, yang bawa agama Allah. Agama Allah ni bukan je baru. Agama Allah ni masa Allah ciptakan Nabi Adam lagi. Faham? Allah dah bawa dah turunkan agama dia, iaitu Islam. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi bersabda dalam hadis, sesungguhnya agama yang Allah redha adalah Islam. Maknanya bila Allah redha agama tersebut, maknanya itu adalah agama kepunyaan Allah. Ya Allah suruh kita masuk dalam agama tersebut, ya Allah suruh kita beriman dalam agama tersebut, itulah agama Islam. Sebab tu bahkan disuruh pula orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Jahiliyah supaya mereka masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal agama Allah ni agama yang paling baik. Faham? Agama yang berakhlak mulia. Jadi kita telah tahu, kita dah faham. Jadi kita berfikirlah dengan akal kita, dan kita sudahi dengan kuliah kita ni dengan tasbih kifarah dan juga surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.